punya taklimat untuk hari ini. So, kita buka majlis kita dengan umum kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we are coming, CBL. Okay, so untuk hari ini CBL akan buatlah online learning revisi CBL. So khas untuk semua lah, khususnya untuk staff akademik. So siaran ni macam siaran ulangan, tapi sebenarnya tak sama. So kita ada penambahbaikan dalam servis CBL. Okay, untuk semester baru, so kita dah sedia maklum, kita akan mulakan dengan so half semester kita akan jalankan PDP dalam secara online lah. Okay, kepada staf akademik yang sangat busy yang tak sempat dengan mengikuti perubahan teknologi dan multimedia ataupun kita new social process. So hari ini kami akan bantu anda untuk dengarlah serba sikit walaupun itu adalah sebagai satu perangai ilmu. So hari ini kita akan buat sikit santapan minda untuk kelas untuk staf akademik. Okey. Ya, kenapa slide saya tak gerak? Gerak tak? Ya, tak nampak. Okey. So kita akan tahu tentang online learning hari ini. So kadang-kadang kita keliru tau, apa itu online learning, apa itu e-learning, lepas tu digital learning, apa itu digital learning, open learning kan. So and then ada lagi blended learning. So di UTHM kita kena capai blended learning ni kan. So benda-benda ni so kita kena tahulah apa definisi setiap wording yang ada taburan-taburan dekat sini. So kita kena klasifikasikan dia sebagai proses-proses learning yang kita akan melalui lah. So dari segi definition maybe ramai yang dah tahulah. So ini adalah merupakan satu metod sebenarnya. So kita akan gunakan proses ni ataupun metod ni untuk menyampaikan ilmu kepada student. Okay, so open learning and then last sekali kita perlu capai blended learning untuk setiap kursus. Okay. So hari ini kita akan adalah chef kita akan gorenglah sikit-sikit menu-menu dia orang hari ini kan untuk santapan lunch kita hari ini. So daripada CPS sendiri kita ada Dr. Doria dengan Dr. Azli dan Hemilah akan bincangkan. Saya bukan master chef, saya waiter. So kita teruskan, tak nak buang masa untuk tadi akan cerita tentang online teaching and learning lah, about the approaches and technique. And then Amy akan sambung tentang portal, sebab kita ada penambah portal. Sebab pagi-pagi ni saya dah dapat WhatsApp pun dah tanya dah, ada something new dalam portal. Okay, nanti kita akan cerita. And then Dr. Azli sebagai side dishes code ataupun sebagai method tools, salah satu tools untuk blended learning nanti yang kita boleh guna pakaikan yang terkini di UTHM, kita akan pakai Teams. So macam mana kita nak buat dia punya kelas dia, macam mana kita nak createkan dia punya something yang barulah untuk Teams. Siapa yang tak inilah tak pernah guna Teams kan. Okay. So ni hari ni adalah overview sahaja, tak banyak pun, tak detail sangat, kita hanya bagi basic-basic sahaja. So saya teruskan dengan Dr. D dulu untuk menyampaikan menu mi goreng, nasi goreng ke apa ke kan. So ringkas sahaja. Tak nak, so maksudnya kita akan habis cepatlah dalam sebelum pukul 12 kita boleh habislah. Okey, silakan Dr. D. Okay, alright. Ya, saya
Okay, so nampak skrin Boleh nampak skrin? Okay, nampak? Okay. Okay, so Alhamdulillah. Okay, terima kasih Besar. Hari ini kita insyaAllah kita akan cover di peringkat CBL untuk kita kongsikan berkenaan dengan apakah pendekatan ataupun teknik yang akan digunakan untuk online learning. Dengan sebenarnya kita bermatlamat untuk untuk kita mengadakan kelas kita secara berkesan dan kita cuba untuk menarik perhatian pelajar. Engagement yang paling penting, apa yang saya rasa main dish untuk kita dengarkan pada hari ini. Sebenarnya saya dalam bahasa Melayu, so minta maaf lah jadi saya proceed dengan apa yang saya telah ditugaskan untuk kongsikan pada pagi ini. Okay, so pecahan untuk kandungan pengisian pada pagi ini kita akan membincangkan tentang sabegoji. Ini adalah teknik atau kaedah yang digunakan, teknik pengajaran ataupun kaedah pengajaran yang kita gunakan secara dalam talian. Kita terbahagi kepada 3, iaitu kita akan kupaskan berkenaan dengan apakah itu approaches ataupun pendekatan yang kita cuba adaptasikan dan juga contohnya prosedur ataupun kaedah tertentu yang kita boleh ikuti untuk menjalankan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan, dan juga apakah kadang-kadang dia boleh ada teknik contohnya cooperative learning, game based learning contohnya. Jadi ada pelbagai teknik yang kita boleh gunakan ya. Saya cuba titipkan apakah peranan pensyarah dan juga pelajar semasa kita mengadakan pembelajaran secara dalam talian. Mungkin ada beberapa perkara itu adalah secara untuk kita recall apakah kaedah-kaedah yang pernah kita adaptasi semasa PKP lepas. Jadi ini adalah sekadar untuk kita recall dan mungkin kita akan tambah baik dari semasa ke semasa di sepanjang 14 minggu yang kita akan mulakan pada minggu hadapan. Jadi rentetan daripada itu kita akan bermula secara dalam talian dalam minggu pertama sehingga minggu ke-6. Dan diteruskan selepas itu baru kita akan mulakan dengan secara fizikal. Jadi dengan secara tidak langsung sebenarnya kita mengadakan pembelajaran dalam bentuk blended learning iaitu pembelajaran teradun. Jadi matlamat kita pada hari ini sebenarnya adalah untuk bagaimana kita mewujudkan senario ataupun persekitaran dalam kelas yang boleh menarik perhatian pelajar. Kadang-kadang bila kita kata hello, tak ada yang jawab di dalam kelas tersebut. Jadi mungkin ada beberapa teknik ataupun kaedah ataupun pendekatan yang mungkin akan kita kongsikan pada pagi ini boleh sparks the idea ataupun memberi sedikit gambaran untuk kita menambah baik pembelajaran secara dalam talian. Jadi objektif ataupun matlamatnya adalah sebenarnya untuk mengadaptasi teknologi di dalam pengajaran dan pembelajaran. Right. Okay, apa itu cybergogy? Sedikit sebanyak berkenaan dengan apa itu cybergogy. Sebenarnya ia adalah berkaitan dengan strategi bagaimana kita cuba untuk menarik perhatian, iaitu engage kepada pelajar. Pelajar berasa teruja, tertarik untuk belajar dan cuba untuk mencari lebih banyak ilmu semasa pembelajaran yang kita adakan secara dalam talian. Mungkin kita akan berikan sedikit tips tentang satu topik dan mungkin kita akan agihkan apakah tugasan ataupun learning activities yang kita cuba berikan kepada pelajar. Jadi ini adalah definisi yang diungkap oleh Wang dan Kang pada tahun 2006, iaitu cybergogy adalah strategi yang menarik perhatian semasa pembelajaran secara dalam talian. Dan sebenarnya apa yang dikupas oleh yang contohnya dikembangkan oleh Wang, ada 3 faktor yang melibatkan engagement kelas, iaitu persekitaran yang melibatkan emosi, persekitaran yang melibatkan kognisi. Contohnya mungkin di dalam kelas kita menggalakkan berfikir, memberi soalan kepada mereka, apakah bentuk learning activities, ada bunyi, apakah learning activity kita beri kepada pelajar, dan juga mungkin melibatkan engagement ataupun interaksi di antara
pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan pensyarah sendiri. Jadi ini adalah 3 faktor yang memang model cybergogy yang amat tekankan semasa kita mengadakan pembelajaran yang berkesan, yang memerlukan interaksi yang mantap di antara pelajar dan juga pensyarah. Okay. Right. So ini tadi 3 model mungkin kita yang kita boleh adopt dalam pembelajaran kita, iaitu cognitive factors. Apakah dia cognitive factors? Ini bergantung kepada macam mana cara kita untuk adakah senario di dalam persekitaran kelas kita menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis, ataupun kita cuba memberi spoon feeding saja kepada pelajar. Jadi apakah bentuk-bentuk soalan pelajar untuk bergerak keluar, mencari penyelesaian kepada pelbagai permasalahan yang kita beri di dalam kelas. Begitu juga emotive factor sangat-sangat penting di dalam persekitaran yang memerlukan engagement. Contohnya slides yang tidak menarik boleh membuat pelajar down. Slides yang mempunyai animasi, simulasi di dalam kelas contohnya boleh menaikkan motivasi pelajar untuk di dalam kelas. Mereka akan lebih teruja, mereka lebih semangat. Jadi ini adalah beberapa elemen yang mungkin kita boleh fikirkan faktor emosi di dalam kelas. Social factors ini lebih kepada interaksi di antara pelajar, interaksi semasa berdiskusi di dalam kelas, semasa melontarkan idea, macam mana menyanyi idea-idea daripada rakan-rakan. Jadi ini adalah beberapa senario pasti rakan daripada dalam yang hadir pada hari ini sebenarnya telah mengadaptasi beberapa faktor, iaitu engage learning factor. Cumanya kita tak perasan, okey, ini bawah kognisi, faktor kognisi, ini bawah faktor emosi, dan ini bawah faktor sosial. Jadi sekiranya kita pasti, maka 5 prinsip ini yang mungkin akan boleh membantu kita untuk memantapkan lagi proses pengajaran pembelajaran. Yang pertama, mungkin pelajar lebih memberi perhatian sekiranya terlibat secara langsung melalui tindakan, behavior. Jadi mungkin perlu untuk kita laksanakan satu learning activities yang memerlukan pelajar contohnya untuk melakukan kajian-kajian luar, melakukan eksplorasi luar di PTTA dan sebagainya. Learning activities yang berintelek, maksudnya menggalakkan pelajar untuk berfikir, berfokus, contohnya mencari penyelesaian, mencari journals contohnya, dan juga dan emosi di dalam proses pembelajaran. Emosi tadi telah saya kupaskan, contohnya macam mana untuk kita sustainkan emosi pelajar daripada awal minggu pertama sehinggalah minggu ke-6 secara dalam talian, dan mungkin sehingga akhirnya minggu ke-14, minggu ke-13, dan so itu adalah beberapa perancangan yang perlu kita fikirkan bersama untuk kita menyemarakkan dalam kelas. Mungkin prinsip yang kedua dalam engagement learning ini, ICT, kita boleh gunakan pelbagai teknologi ICT yang seterusnya akan dibawa oleh seterusnya akan dibina nanti, dan juga oleh pengarah saya Dr. Azli sendiri, bagaimana menggunakan Microsoft Teams, bagaimana menggunakan teleconferencing, bagaimana menggunakan assessment tools dan juga delivery tools yang sedia ada. Jadi ini adalah beberapa tools ataupun teknologi ICT yang boleh membantu untuk kita menarik perhatian pelajar semasa di dalam pembelajaran di dalam kelas. So prinsip yang ketiga adalah mewujudkan pembelajaran berdasarkan student-centered learning. So setiap kali kita kata, pelajar ni tak boleh buat, pelajar ni. Cuma sekarang ini mungkin adalah masa dan ketika yang baik untuk kita try run. Macam mana untuk kita rangka learning activities kita yang menjurus kepada menggerakkan pelajar itu untuk berfikir sendiri. Jadi kita sekarang ini try run untuk menjadi a good instructor, a good motivator kepada pelajar kita, a good guider, contohnya facilitator. So macam mana untuk kita bantu pelajar kita supaya mereka lebih engage kepada kelas kita, okay?
So seterusnya juga mewujudkan pembelajaran secara kolaboratif. Kolaboratif ini keywords dia adalah kerjasama di antara pelajar secara berkumpulan. Ya, macam mana senario yang kita boleh wujudkan. Kalau diperlukan tools untuk mereka berdiskus secara grouping contohnya, maka di situ diperlukan kita untuk menyediakannya. Seperti di dalam physical classes. Jadi itu adalah beberapa faktor contohnya macam mana untuk kita gerakkan kenapa pentingnya untuk kita melakukan engagement di dalam kelas. Prinsip yang keempat, penilaian pembelajaran perlu mencabar. Maksudnya kita ada game-based challenge techniques yang mungkin kita boleh adopt. Buat exploratory study, contohnya mungkin dekat PTTA, mencari journals, menggunakan ChatGPT, for example, contohnya mencari input-input ataupun isi-isi penting di dalam kelas. Dan juga penilaian perlulah autentik, maksudnya real case studies, contohnya menyelesaikan permasalahan yang sebenar. Contoh kepada rakan-rakan engineering, mungkin ini lebih praktikal sebab kebanyakan daripada projek-projek yang dilakukan adalah berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang berkisarkan kepada persekitaran sebenar, dan juga melibatkan pelbagai bidang. Kenapa pelbagai bidang ini sangat penting? Sebab tujuan asal adalah untuk mewujudkan kolaborasi di antara pelbagai kepakaran di kalangan pelajar-pelajar itu sendiri. Mungkin pelajar itu lebih cenderung untuk measure kepada skill dia lebih kepada infografik. Mungkin pelajar yang lain lebih kepada skill mencari resources yang sangat baik. Mungkin pelajar yang lain lebih kepada managing contohnya. Jadi itu adalah antara beberapa faktor yang mungkin boleh kita titipkan semasa kita merangka learning activities dan juga penilaian di dalam kelas. Mungkin satu pembelajaran yang boleh menarik perhatian pelajar. Dan prinsip yang terakhir untuk engagement learning model Wang ini adalah pembelajaran pelajar yang efisien dan efektif yang bergantung kepada yang hadir semasa proses pembelajaran. Ini sangat-sangat penting. Ajar yang depress, dia dengar sahaja online sekarang ini mungkin itu adalah mendatangkan satu fobia. Jadi tak mustahil ada pelajar yang seperti itu. Jadi adalah tanggungjawab kita bersama-sama dengan pelajar untuk kita menyantuni pelajar-pelajar ini yang mungkin ada kekurangan dari segi tools, komputer yang digunakan, laptop yang digunakan. Maklum kalau pelajar akhir mungkin dia punya prosesor, dia punya laptop tu dah semakin uzur, tak boleh nak guna MS Teams. Jadi apakah solusi yang boleh kita berikan? Jadi peranan emosi itu sangat-sangat penting sebab mereka nak sustain selama 6 minggu secara dalam talian dan 6 minggu secara fizikal. Jadi itu adalah beberapa prinsip yang mungkin boleh dikongsikan bagaimana untuk kita mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang lebih menarik, dapat menarik perhatian pelajar. Okey, ini ada 3 kenapa saya ingin berkongsi approaches, pendekatan pembelajaran berkenaan dengan approaches, techniques dan juga kaedah untuk sebenarnya untuk berkongsi kepada rakan-rakan semua untuk kita recall bersama apakah teknik pendekatan yang mungkin kita di dalam pengajaran kita secara dalam talian, dan juga apakah kaedah yang boleh kita gunakan dan juga teknik yang digunakan. So ini adalah definisi setiap perincian berkenaan dengan pendekatan. Selalunya approach ataupun pendekatan kaitan dengan teori dalam PDP. Mungkin ada yang masuk AIC, mereka kata okey, apakah itu teori PDP, dan di sini saya akan kongsikan beberapa teori PDP adaptasi yang membincangkan tentang falsafah dan juga prinsip mengenai keseluruhan proses pembelajaran. Dia ada banyak yang mungkin saya akan kongsikan, ada 4, itu active learning, blended learning, dan juga collaborative learning, dan juga student-centered learning. So itu adalah 4 pendekatan yang saya akan kongsikan sedikit bersama dengan rakan-rakan sekejap nanti. Kaedah pula adalah prosedur sistematik yang kita perlu uji. Kenapa ini penting? Sebab dalam perancangan ataupun PDP, kita perlu ada learning activities yang kita perlu rancang kepada pelajar. Apa yang perlu
kepada pelajar, apakah resources atau informasi yang perlu kita sediakan kepada pelajar atau arahkan kepada pelajar untuk mencari resources tersebut. Maka kaedah sistematik ini sangat penting dalam kita merencanakan learning activities. Sebab itu nanti akan dilihat, dia akan refleks kepada assessment ataupun penilaian keseluruhan proses PDP yang kita akan laksanakan. Jadi kaedah itu sangat penting untuk kita rencanakan supaya ataupun objektif setiap sesi pembelajaran itu akan tercapai. Okay? So teknik pula adalah teknik yang digunakan dalam melaksanakan langkah-langkah spesifik dalam proses PDP. Sebagai contoh, kita ada cooperative learning, kita ada inquiry based learning. So apakah teknik ataupun cara persoalan yang mesti boleh kita beri kepada pelajar? Problem based learning ini banyak diaplikasikan oleh rakan-rakan daripada kejuruteraan dan juga ada juga daripada non-engineering faculty yang contohnya macam buat Master Chef tadi contohnya kan, so boleh apply game based learning dan sebagainya, so interactive learning, so thinking based learning. So ada banyak teknik-teknik yang mungkin kita boleh adaptasi di sepanjang 1 hingga 6 minggu yang kita boleh lakukan secara online maupun secara fizikal boleh juga diadaptasi. Okay. Kita akan bagikan secara umum saja untuk kita bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan apakah itu blended learning, student-centered learning. Ini adalah approaches di dalam teaching and learning yang boleh kita adaptasi dalam pengajaran dan pembelajaran kita. Yang pertama, blended learning, PDP teradun yang menggabungkan pembelajaran secara fizikal sama ada di luar atau di dalam kelas secara dalam talian. Okay. Jadi itu adalah blended learning. Saya rasa semua orang familiar dengan kaedah-kaedah blended learning. Yang kedua, kita akan kupas berkenaan dengan student-centered learning. Pembelajaran yang selalu keseluruhannya dikawal oleh pelajar itu sendiri berbanding pensyarah. Macam mana untuk kita gerakkan arahan-arahan, menggerakkan pelajar itu, okay, what's next? How are we going to monitor? Contohnya mengawal yang pastikan bahawa setiap task itu akan dilakukan oleh pelajar itu sendiri tanpa arahan, dengan arahan pensyarah yang sangat-sangat minimal. Okay, itu adalah pendekatan student-centered learning. Collaborative learning adalah pembelajaran yang memfokus kepada pembelajaran melibatkan interaksi di antara pelajar secara berkumpulan. Collaborative learning boleh diadakan secara berkumpulan. Kita boleh menggunakan tools untuk support collaborative learning. Contohnya, beri dalam satu kelompok yang besar, beri tugasan, pecahkan, pastikan bahawa mereka boleh bekerjasama menyelesaikan permasalahan yang diberi di dalam learning activities. So itu adalah collaborative learning dan digalakkan untuk pelajar sebenarnya belajar di antara daripada satu sama lain. So itu adalah goal untuk collaborative learning ya. Active learning memfokus kepada macam mana untuk kita cuba untuk menarik perhatian pelajar dengan cara memberi motivasi, contohnya mengawal emosi pelajar, contohnya sentiasa memberi kata-kata semangat kepada pelajar melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Perkataan-perkataan yang digunakan di dalam kelas juga sangat-sangat membantu untuk kita boost active learning yang berlaku di dalam kelas. Jadi untuk kita pecahkan kepada satu persatu ni, mungkin akan ada siri latihan lah yang akan dilakukan oleh pihak CVL untuk membantu selanjutnya nantilah. So ini adalah beberapa contoh blended learning yang mungkin kita boleh lakukan, iaitu kita boleh lakukan fizikal di luar kelas, di dalam kelas. Boleh pastikan bahawa ada learning activities yang dilakukan dan setiap aktiviti itu kita memberi reward kepada pelajar. Tak kisahlah dari segi quiz mark, tetapi just contohnya memberi token kepada pelajar, memberi kata-kata semangat itu juga sangat penting untuk menggalakkan keterujaan pelajar di dalam kelas, sama ada berlaku di dalam kelas secara dalam online ataupun secara di dalam talian ya. Model pendekatan blended learning yang mungkin kerap dilakukan adalah model flip classroom.
Mungkin tertanya-tanya apakah flip classroom. Selalunya bila berlaku flip classroom, kita memberi tugasan di luar masa pelajar di dalam kelas. Contohnya, kita akan upload lecture notes. Itu tujuan nantilah Encik Hemi akan cover feature baru di dalam Otter, contohnya uploading notes, berapa masa yang diperuntukkan untuk mereka membaca notes-notes yang disediakan di dalam Otter, dan apakah aktiviti ataupun learning activities, perancangan yang kita kena berikan kepada pelajar tu. Bila mereka perlu akses, adakah kita akan melakukan secara synchronous ataupun asynchronous. Synchronous, apakah tu yang boleh membantu kita untuk membuatkan pembelajaran secara synchronous. Kalau asynchronous, macam mana pula? Macam mana kita untuk menilai, adakah kita akan tengok blocking time pelajar tersebut. Kalau dia sekadar kadang-kadang pelajar, kita boleh trace, dalam Otter pun sendiri boleh trace. Dia kadang-kadang dia buka je, dia tak download, dia tak baca. Jadi adalah penting untuk kita create learning activities terhadap materi yang kita letakkan di dalam Otter tersebut. Pastikan mereka melakukan latihan dan juga mungkin diberi kredit sedikit lah tentang apa yang mereka perlu lakukan. Minta mereka buat refleksi, mungkin contoh, dan kita akan carry forward to the next activities pada minggu-minggu berikutnya. Jadi itu adalah beberapa tips dan tricks yang mungkin boleh kita akan tambah baik bersama-sama untuk kita galakkan engagement berlaku di dalam kelas. Right? So ini adalah salah satu contoh macam mana untuk kita lakukan. Mungkin pada minggu pertama kita akan buat fizikal, tapi dalam konteks ini kita akan buat secara dalam talian lah. Pembelajaran di dalam, di luar kelas boleh menggunakan apa-apa teknik pembelajaran. So tadi kita boleh guna classroom, kita boleh guna collaborative learning dan sebagainya. Dekat kita mungkin minggu kedua, so kita akan buat dalam talian secara synchronous contohnya. So dalam talian secara synchronous ini, peranan tools yang akan dibincangkan oleh pengarah saya, Dr. Azli nanti, macam mana untuk set up MS Teams contohnya. So kita nak buat webinars, live streaming, video conferencing, live simulations, live forums dan sebagainya. So itu adalah contoh-contoh beberapa kaedah yang mungkin kita boleh adaptasi untuk dalam talian segerak. Mungkin kita dah terancang fikir apakah contohnya medium-medium yang kita boleh gunakan, video-video yang boleh kita sediakan kepada pelajar untuk mereka akses dan sebagainya. Seterusnya mungkin juga kita boleh gunakan dalam talian kolaboratif tidak segera, asynchronous. Perbincangan forum, contohnya social networking, kita galakkan pelajar kita untuk berbincang di luar kelas dan memberi terhadap perbincangan tersebut. Membuat rancangan time guideline contohnya untuk satu projek contohnya. So kena bentangkan macam mana recording contohnya. So itu adalah tools-tools sampingan yang boleh membantu untuk kita galakkan dalam talian kolaboratif tidak segerak. Seterusnya untuk kita dalam talian pembelajaran kendiri, self-centered learning, ini adalah asynchronous. Macam mana untuk kita gerakkan pelajar untuk akses kepada setiap bahan-bahan yang telah kita uploadkan di dalam Otter, di dalam MOOC contohnya, melihat video-video yang kita buat. Sekali lagi perlu ada learning activities dan juga assessment untuk memastikan kesemua material yang kita sediakan telah diakses oleh pelajar tersebut. Yang kedua, student-centered learning. Okay. Pelajar perlu merancang dan mengawal pembelajaran dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran kendiri. So maksudnya dekat sini macam mana cara untuk kita memantau, menggalakkan pelajar itu untuk akses. Mungkin kita nak buat e-portfolio, mungkin perlu dibuatkan perancangan di mana selang 2 minggu contohnya pelajar perlu hantar documents ataupun aktiviti-aktiviti yang telah kita rancang di sepanjang pembelajaran 14 minggu tersebut, online dan juga secara fizikal. Kita kena sentiasa juga recall dan minta mereka hantar assignment dan tugasan. Pengajar atau pensyarah bertindak sebagai pemantau dan proses pembelajaran. Sekiranya kita cuba untuk meminimalkan peranan pensyarah di dalam konteks student-centered learning, kita perlu appoint ketua projek untuk memantau dan melaporkan setiap aktiviti itu kepada pensyarah semasa project discussion dan sebagainya. So itu pun diperlukan juga kreativiti rakan-rakan semua untuk memikirkan apakah cara-cara untuk kita menggerakkan student-centered learning kepada pelajar. Saya sendiri juga pernah
ada try run. The first time satu semester fail. Bila saya posting je, oh macam klik-klik ya. Kita hantar je posting, oh memang dia melantun balik kat kita. So the second time around semester, so kita ada teknik-teknik ataupun persoalan-persoalan. Apa yang kita tanya tu mesti ada persoalan dan juga mungkin ada kredit kepada pelajar untuk kita gerakkan berjayanya student-centered e-learning ini dijalankan di dalam kelas. Contohnya ini adalah continuum teacher-centered for learner-centered. Contohnya highly teacher-centered, contohnya mungkin dalam bentuk syarahan ataupun secara terus. So ini memang dikawal sekelia oleh pensyarah itu sendiri. So dia lebih kepada orientasi kepada teacher-centered approaches. Okay, contoh satu lagi adalah moderately teacher-centered. So syarahan berbentuk interaktif tetapi kita ada persoalan-persoalan berstruktur. So contohnya what's next, why, what and how contohnya kan. So itu adalah contoh-contoh moderately teacher-centered. So in a way kita cuba memandu aktiviti pelajar kita dengan menunggulah output daripada pelajar lah. So seterusnya adalah moderately learner-centered. So moderately learner-centered banyak diaplikasikan dalam bentuk PBL. Contohnya persoalan yang berpandu, kita perlu ada guided and structure. Kita ada guided soalan contohnya yang perlu dilengkapkan oleh pelajar dan mereka perlu buat refleksi dan juga melaporkan what are the tasks being solved, contohnya step by step procedure di dalam proses PBL contohnya. So, highly learner centered dia lebih kepada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini menggalakkan pelajar di mana ada berlaku agihan tugasan kepada pelajar-pelajar. Ada yang bertugas sebagai contohnya jadi manager, ada yang jadi contohnya jadi manager, ada graphic editor, video editor, contohnya ada yang jadi documenter, contohnya. So mereka akan melaporkan pelaporan dan mereka perlu berkolaborasi. Kadang-kadang setiap orang itu ada link, ada kaitan tugasan yang perlu diselesaikan secara kooperatif di kalangan mereka sendiri. Jadi mereka mesti berupaya untuk menyelesaikan permasalahan secara berkumpulan dengan kerjasama, memerlukan kerjasama di antara individu di dalam kumpulan tersebut. Right? So yang ketiga, collaborative learning melibatkan pembelajaran di antara dua atau lebih pelajar dengan melakukan rutin tugasan baru memerlukan pelajar berfikir dalam menyelesaikan permasalahan. Perlu kerjasama, mungkin ada dua pelajar yang mungkin akan menjalankan satu tugasan, contohnya untuk membangunkan apps, contohnya untuk membangunkan video dan sebagainya. Yang penting ada cooperative element yang cuba untuk dimasukkan di dalam sesi pengajaran tersebut. Tugasan juga adalah mestilah berbentuk intensif dan memerlukan masa bagi pelajar untuk menyelesaikan permasalahan bersama ahli kumpulan. Mungkin satu-satu learning activities atau task yang kita rencanakan untuk cooperative learning mungkin diperlukan selang 2 minggu untuk mereka, selang seminggu lah untuk mereka membuat pelaporan kepada kita akan apakah pelaksanaan ataupun tugasan-tugasan yang telah diselesaikan yang memerlukan mereka bekerjasama ataupun menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan di dalam kelas. Right, so itu adalah salah satu contoh lah yang ni mereka cuba selesaikan untuk pembangunan apps di industri IKS. Okay. Kriteria dalam collaborative learning, perlu wujudnya interaktiviti. Apakah interaktiviti itu? Dia perlu mempengaruhi cara belajar berfikir di dalam kumpulan. Mungkin idea-idea yang bernas, menyantuni idea-idea daripada rakan-rakan, contohnya macam mana untuk moving forward untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kelas, di dalam projek tertentu. Pelajar perlu bekerjasama dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Kadang-kadang memang ada ragam. Mereka tak boleh proceed sekiranya pelajar ini tidak memberi output kepada tugasan mereka. Jadi dekat sini push factor kepada ahli manager untuk push rakan-rakan itu supaya mereka dapat menyelesaikan within the time frame. Kalau tak, barulah instructor itu inject in, contohnya apa masalah, apa permasalahan, apa solusi yang perlu diketengahkan untuk kita bantu pelajar tersebut.
Synchronicity, contohnya komunikasi melibatkan perbincangan secara segera. Ini boleh dengan bantuan facilities ataupun tools, perlu ada komunikasi. Kalau tak, nanti projek tak jalan. Jadi itu juga memerlukan teknik, contohnya untuk macam mana untuk kita menggerakkan komunikasi di kalangan pelajar. Mungkin kita perlu ada time frame, deadline kepada pelajar untuk mereka melaporkan supaya projek itu akan secara berterusan daripada minggu pertama sehingga minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-8 mungkin mid break, tetapi mungkin mereka boleh membuatkan development project dan sebagainya, dan minggu ke-8 ke-9 tu baru kita akan jumpa secara fizikal. Mereka perlu melaporkan produk ataupun projek yang mereka bangunkan ataupun tugasan-tugasan yang telah kita rencanakan. Jadi saya faham mungkin itu agak mencabar sebab kita tak jumpa pelajar kita, kita jumpa secara dalam talian saja. So negotiability ni pertimbangan idea yang membenarkan pelajar untuk membina keputusan bersama, menyantuni pendapat, berani untuk menegur rakan, memahami pelbagai pendapat dan persefahaman pendapat di kalangan pelajar. Mungkin ada yang objek, mungkin ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Keharmonian pelajar sehingga di akhir 14 minggu perlu berlaku secara dalam talian ataupun secara fizikal. Jadi ini adalah antara beberapa skill yang mungkin kita perlu titipkan ataupun perlu kita rencanakan di dalam apabila kita mengadakan pembelajaran secara dalam talian, dan boleh juga diadaptasi di dalam pembelajaran secara fizikal. Okay. Yang terakhir adalah active learning. Macam mana untuk kita menarik perhatian pelajar secara aktif melalui tindakan, aktiviti ataupun behavior pelajar, menyantuni mereka supaya mereka sentiasa berfikir, beri idea yang bernas contohnya, dan juga mengekalkan emosi dalam aktiviti PDP di dalam kelas. Saya sendiri mengaku agak penat juga contohnya apabila kita cuba nak sustain active learning di dalam kelas daripada minggu pertama sehingga minggu terakhir. Tetapi it's okay, bila kita dapat output daripada pelajar, itu adalah booster kepada kita sebenarnya untuk kita lebih lagi kreatif. Apa lagi yang perlu kita rencanakan kepada pelajar kita supaya aktiviti itu akan berlaku secara berterusan. Pelaporan itu akan berlaku secara berterusan dan mereka secara teruja untuk melakukan hingga pada minggu ke-13 dan minggu ke-14. Okay. So pembelajaran juga perlu melibatkan daya berfikir tentang apa, bagaimana dan macam mana untuk menyelesaikan permasalahan tugasan di samping berasa seronok ketika belajar di dalam kelas. So itu adalah beberapa elemen yang penting dalam active learning. Tetapi insyaAllah saya percaya rakan-rakan di sini semuanya hebat-hebat belaka, dan mungkin ada beberapa idea yang mungkin kita tak sampai lagi masa PKP, boleh kita buat semasa dalam talian pada minggu pertama sehingga minggu ke-6 secara dalam talian. Dan yang terakhir adalah apakah peranan pensyarah dan pelajar. So kita sebagai pensyarah, untuk kita mendapatkan engagement yang tinggi di dalam pengajaran, di dalam kelas contohnya, ataupun secara dalam talian, mungkin ada ini adalah ketika kita adalah bertindak sebagai facilitator ataupun mentor kepada pelajar kita, memberi tips-tips, memberi macam mana solusi, minimal solution ataupun guidelines macam mana untuk menyelesaikan masalah. Kita juga adalah menjadi coach kepada pelajar kita bersama-sama dengan pelajar. Contohnya, kita beri solusi sedikit, kat mana nak cari, kat mana. Motivator. Itu sangat-sangat penting. Kadang-kadang kalau ada je ahli kumpulan yang tak respon, yang menangguk di air keruh untuk markah contohnya. Jadi kita adalah motivator kepada pelajar-pelajar kita dan juga co-explorer kepada apakah lagi teknik-teknik PDP yang menarik yang mungkin boleh kita kongsikan, yang boleh kita sharekan bersama-sama pelajar untuk kita mengimarahkan kelas kita itu dengan lebih baiklah dan berkesan. Dan peranan pelajar adalah mereka adalah penyelidik di dalam kelas kita. Mereka perlu mencari resources. Mereka adalah decision maker. Contohnya berkompromi juga di kalangan rakan-rakan sendiri di dalam ahli kumpulan. Macam mana untuk menghasilkan satu projek yang terbaik? Apakah tips atau tricks untuk dapatkan a good project contohnya kan?
mereka juga adalah innovator, kadang-kadang idea yang bernas dari pelajar, mungkin kita beri contoh, oh kat sini ada resources ni, cuba you fikirkan. Mungkin kita boleh kembangkan idea pelajar tersebut. Dengan syarat mereka perlu kongsikanlah idea mereka. Problem solver itu adalah peranan pelajar dan juga mereka juga adalah orang-orang yang membuat dokumentasi. Jadi ini adalah beberapa skills yang mungkin kita perlu titipkan semasa pembelajaran dalam kelas, dan mungkin ada beberapa tools yang sangat-sangat membantu yang akan dikupas selanjutnya oleh Encik Amy dan juga pengarah saya Dr. Azli. Right, so itu saja mungkin perkongsian sedikit daripada saya untuk kita bantu rakan-rakan staf supaya insyaAllah sepanjang proses pembelajaran secara dalam talian pada minggu pertama, minggu ke-6 dan seterusnya, secara fizikal akan dapat berlaku dan berjalan dengan jayanya, dan insyaAllah semoga dirahmati usaha kawan-kawan semua. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Saf dan semua. Okay, terima kasih Dr. D. Okey, itulah main dishes yang dah dibuat, dah berasa rasanya, semua dah balik rasa segar sikit. So banyak info-info kat situ. So mungkin lepas ni boleh kita ni baliklah, tengok balik kandungan keperluan dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita ni lupa kan, kadang-kadang tahu sebenarnya tapi kita lupa dah lama kan. Jadi kita leka so kita lupa part-part yang penting. So itu adalah dia punya metod-metod teknik yang sesuai macam mana kita nak menyampaikan ilmu dengan baik secara online, macam mana kita nak menyelesaikan masalah dengan student dan sebagainya kan. So yang penting pensyarah jangan kedekut. Jangan berkira lah kan. Jadi kita pun kena berkorban jugalah untuk student. Okay. So kita akan sambung dengan Cik Amy, iaitu getting to know about blended learning with Otter. So Otter ni adalah platform UTHM. Platform kita ni dah lama juga. So dah makin mantap. So kita dah tambah baiklah dari masa ke semasa. So Amy akan share sikit apa yang baru, apa yang lama, dan apalah tentang Otter nanti, macam mana nak blended dalam Otter. Okay, silakan Amy. Amy, ada? Ada. Ingat tengah banjir dah. Suara tak dengar. Ada kejap. Hancur dah tu. Suara pun dah hilang. Okey, suara masih rock lagi ke Amy? Minggu lepas suara lagi tak ada. So minggu ni okey sikit. Okey, kejap. Tadi saya tengok Otter macam dia. Ni ada soalan pada Prof David, dia kata masuk dalam Otter for the learning material sudah hilang. Adakah ini setting admin? Dia tanya tadi. Itulah Otter ni saya macam mana Rasa admin tengah usik-usik sistem saya rasa admin tengah usik-usik ni. Tadi saya tengok dekat Otter pun ada beberapa yang hilang-hilang. Macam mana Ini bukan masalah saya Bukan saya Bukan. Okey. Terkejut sebab saya baru semalam masukkan, hari ni buka nak update lagi masukkan ni sudah hilang semua. Semua hilang Saya masuk semalam week 1 punya material. So hari ni saya masuk balik sama tengok week 1 punya material dah hilang tapi dalam stream ada. Itulah dia terhide tu dia punya dia punya link dia tu list Semester lepas pun hilang semester yang lepas-lepas pun hilang Jadi macam mana Dr. Sabah nak tunggu dia admin check ke nak dia akan check, Dr. David akan PM saya nanti. Okey, baik. Okay, kita teruskan dengan Amy. Silah Dr. David ni rajin. Okey lah, tak apalah. Okey, saya teruskan dengan sesi saya. Ringkas dia sebenarnya. Dia sebenarnya ulang tayang saja sebenarnya.
Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Hemi Abdul Jalan daripada CBL, Centre for Virtual Learning atau Maya ITHM. Sebenarnya cerita pasal blended learning dan OTA ni dah lama. Kita guna OTA sejak 2017, 2018 lagi. Okey, so pagi ni saya akan sentuh dulu berkenaan blended, iaitu blended learning lah kan. Seperti yang Dr. Doria cerita dan Dr. Sabah cerita tadi, blended learning ni adalah kita gabungkan sebenarnya kelebihan di antara dua sesi mod pembelajaran, iaitu secara konvensional dan juga secara dalam atas talian. Okay. So dia punya aspirasi ni sebenarnya sejak dah lama dah sebenarnya kan. Kalau ingat lagi bulatan ni kan, ada 9 tonggak ni, lonjakan tahap global ni. Okay. Jadi benda ini masih berlaku lagi, yang mana kita seiring dengan perkembangan teknologi lah, teknologi dan juga melihat potensi pendidikan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih efisien dan efektif dengan adanya bantuan daripada teknologi ni. Okey. So kalau kita lihatlah pembelajaran teradun ni adalah di mana kalau sekarang 0% teknologi, iaitu kita panggil dia adalah traditional lah. Okay, traditional mode, yang mana tak ada penggunaan teknologi langsung lah dalam kita punya PNP tuan-tuan. Okay. Tapi kalau kita ada gunakanlah sedikit online ataupun teknologi sikit dalam 1 hingga 29% tu, kita masih anggap tu belum blended lagi lah sebenarnya, tapi kita panggil dia pembelajaran berasaskan ataupun berbantukan web. Okay, berasaskan web dengan gunakan LMS juga, seperti OTA, menggunakan awam web, blog dan sebagainya. Tapi dia punya kadar dia ataupun banyaknya tu, penggunaan dia tu masih di bawah 30% lagi. Okay. So yang kita cerita ni adalah blended learning, di mana 30 hingga 79 ataupun bawah 80% hingga 30% pembelajaran, iaitu penyampaian yang secara atas bersemuka dalam talian secara teradun. Maknanya sebahagian besar penyampaian, perbincangan diadakan dalam talian dan sebahagian secara bersemuka. Maknanya bersemuka pun ada, secara face to face, secara fizikal, dan juga aktiviti dan juga bahan-bahan juga disampaikan ataupun dikongsikan secara dalam talian. Jadi bahan yang kita buat tu, kita yang tahulah, kita yang punya kursus kan, kita boleh tahu antara 30 hingga 9. Kalau kita banyak buat secara atas talian online, dia akan bertukar jadi pembelajaran dalam talian sepenuhnya. Ini kita panggil ODL. So bagi UTHM, kita setakat inilah yang diluluskan oleh MQA, kita adalah secara konvensional. Tapi kita boleh melaksanakan blended learning dengan kadar 30 hingga 79% ni. Okay, ini sebenarnya kita punya matlamat lah. Ada 30 hingga 39. Kita tak minta pun semua membuat online learning sehingga 80% lebih. Ini dia dah melanggar dia punya kelilingnya, jadi ODL nanti. Susah ni masa audit bila terlalu banyak sangat. Okay, jadi kita boleh main di antara 30 hingga 79% ni lah. So kalau dalam keliling MQA yang lepas, bagi konvensional kita sebenarnya ini adalah program program pun tidak boleh sehingga 60% lebih lah. Maknanya kalau dalam satu program tu ada 100 kursus, tidak boleh 100% tu mencecah standard blended learning. Tidak boleh. Nanti takut masalah lah masa audit MQA nanti. Tapi kita boleh buat sehingga 60% lah blended learning dalam tu. Ini kalau dalam program. Bagi dalam kursus pula pun sama macam tadi ni, kita boleh. Jadi dalam kursus iaitu 30 hingga 79%. Okay. So di Malaysia ni ada dua jenis pendekatan kita mengukur blended learning ni. Blended learning ni, untuk makluman tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, kita laporkan kita laporkan kepada MIPTA, Majlis E-Learning, Majlis Ketua-Ketua E-Pembelajaran IPTA Malaysia, iaitu E-Learning High Council lah. Okay, E-Learning High Council di Malaysia, kita akan laporkan status pelaksanaan blended learning
yang juga majlis ni juga link dengan KPT. Kita juga melaporkan blended learning ni kepada MyMoHES. Okey, jadi memang pihak kementerian memantau pelaksanaan blended learning ni di seluruh IPTA. Okey, jadi bukan saya ke Dr. Sabah yang sengaja-sengaja je lah nak buat blended learning ni, tak. Dia memang memang dalam strategi kementerian lah. Jadi kita kena laporkan, Jadi kalau macam tuan-tuan mungkin saya kurang menggunakan online atau blended learning ni, jadi kita punya peratusan agak kurang lah berbanding IPTA lain. Kerana sebab itulah perkara blended learning ni juga telah dimasukkan dalam SKTU, ya Dr. Sabah? Apa sasaran kita? 60%. Untuk 2023, 60%. Khusus setiap semester perlu mencapai status blended learning. Betul, 60% betul. Nanti Dr. Azli yang pening nak jawab. Tak apa, jawabkan. Ada soalan ni. Nak baca soalan je lah. Sian Dr. Bakriza. Oh, Dr. Uday ada balas. Kita kata nak tanya pendapat cybergogi ni memang total different dia dari teori pendidikan lain. Macam pedagogi dan adagogi. Adakah bila kita start integrate ICT dalam PDP, jadi kita kena consider cybergogi approaches bila lesson planning? Ini rasa Dr. Doria yang pandai jawab ni. Tak apa, kita bagi dia punya masa. Rasa dia dah jawab bawah tu. Dr. Doria boleh respon lagi ke? Dia respon lah. Ini bakat dia. Kita serahkan pada yang pakar. Ya betul. Ya betul. Kita serahkan pada yang pakar. Sekarang buat blended learning, itu PTR dan PTG. Apa benda PTR PTG tu? Tapi sebelum kita teruskan, kita tengok gambar ni dulu. Ini bidang kita ni, Dr. Azli ni memang bidang dia benda-benda ni. Terus. Ini kepakaran ni. Manisan-manisan. Dah nak puasa. Okey, dia blended learning ni dia sebenarnya kita nak laksanakan dia tak ada kaedah khusus lah kita panggil, tapi 3 elemen yang kita perlu ada adalah kandungan, bahan pembelajaran tu, aktiviti dan juga assessment. Macam mana kita nak mewarnakan kita punya PNP tu terpulang kepada kita lah. Ada orang suka letak kacang lebih, ada orang suka letak caramel lebih, ada orang suka letak whipped cream kan. Dr. Aziz saya tak pastikan ada suka apa kan. Jadi dia tak khusus tu, dia lain-lain lah, dia punya approach dia tak ada yang sama. Cuma basic dia kan, kalau kita cendol ke blended ni kan dia kena apa? Dia kena ada ice blend kan. Kalau dia letak air masak dia tak panggil ice blended lah. Okay, so dia kena ada ice blend. Sama macam blended learning punya khusus, dia kena ada content, activity dan assessment. Jadi macam mana kita nak olah 3 perkara ni adalah berbeza. Ada orang suka guna katakan Canva untuk buat content, ada suka guna Kahoot, ada suka guna Mentimeter, ada guna Google Form, ada guna tu, ada suka guna MS Team, ada guna Zoom. Jadi setiap tools tu dia beza-beza. Okay, itu adalah tools saja. Itu macam mana kita nak mewarnai kita punya online. Dia punya matlamat dia adalah untuk meningkatkan engagement sebenarnya dengan pelajar. Kita tak nak kita cakap sorang-sorang kan depan skrin, ataupun kita bagi buat video tak ada orang tengok pun video kita tu. So macam kalau kita upload video tu, macam mana kita nak aktifkan pelajar supaya engage dengan video yang kita bangunkan, kita upload. Okay, video-video yang kita bangunkan tu kita edit sebagainya. Jadi tu yang sebenarnya untuk online ni macam kita nak mewarnai dia lah, bagi dia sedap nanti dia suka lah nak datang khusus kita online lagi. Okay, sebenarnya tak tunjuk dalam bulan puasa kan. Okay, so PTS ni adalah pembelajaran takadun sokongan. Okay, ini kita dah buat lama dulu, iaitu macam mana cara kita ukur adalah menggunakan formula 1732. Rasanya mantra 1732 ni dah lama dah kita cakap. Okay, iaitu kita gunakan satu item untuk LPP tu kita mesti upload dalam LMS kita. Okay, 7 konten kita kena LMS kita. Aktiviti 3 item dan 2 pentaksiran kita kena gunakan dalam LMS. Ini adalah minimum supaya kita boleh capai 30% bahan disampaikan secara takadun. PTS ni maksudnya kelas kita laksanakan macam biasa 14 minggu dan sebagainya, kelas macam biasa, tapi bahan-bahan online ni kita gunakan ataupun aktiviti online ni kita terapkan secara sokongan dalam kelas face to face kita. Okay?
kelas kita jalan macam biasa. Jadi bahan mana kita upload, jadi tak adalah kita gunakan kertas segikan kita nak menyelamatkan pokok daripada tebang. Kita upload dia dalam online. So kita buat aktiviti secara online, kita boleh buat webinar, kita boleh buat macam-macam lah, kita boleh buat forum gunakan platform online, okay? Kita boleh buat online quiz, kita boleh buat portfolio untuk pentadbiran. So 1732 je yang kami perlukan supaya status blended learning khusus tu akan dapat ya lah sebenarnya. Okay, ni rasa faham kan? Cuma malangnya, bukan malangnya lah, sehingga kini kita punya pencapaian saya boleh katakan dalam 50% lah, yang mana kebanyakannya agak kurang dari segi aktiviti dan pentadbiran dalam talian tu. Dari segi konten saya tak ada masalah, kami tengok dalam author semua okey, cuma aktiviti dan pentadbiran tu agak kurang sikit lah. Okay, so ni PTS, okay? Sekali lagi dia adalah sesi PNP yang kita jalankan, kita integrate teknologi dalam dia. Jadi kelas 14 minggu, 10-14 minggu tu berjalan seperti biasa, face to face, okay? Dan macam biasalah, tak ada masalah, cuma kita embed teknologi atau online teknologi ni dalam kelas kita. Okay. Dan satu lagi muat adalah, ini saya pasti agak baru kepada sahabat dan semua, iaitu kita panggil blended learning gantian, pembelajaran taklun gantian. Sebelum munculnya term pembelajaran taklun gantian ni, kita dah biasa dengan term kita iaitu FOC, Full Online Classroom. Okay, saya pasti ramai yang pernah dengar FOC daripada zaman global dulu. Okay, FOC Full Online Classroom ni maknanya kelas secara face to face tidak dijalankan, tetapi sesi pembelajaran tetap berlangsung secara atas talian dan juga mungkin secara asynchronous, di mana pelajar belajar sendirilah dalam guided non face to face. Okay, saya ulangi, guided non face to face. Jadinya kita suruh pelajar belajar, explore sendiri, tapi dengan berpandukan daripada kita jugalah. Dia bukan non-guided. Jadi the guided non-face-to-face ni adalah sebenarnya pembelajaran taklun gantian. Okay, blended learning ni menggantikan sesi face-to-face dalam kelas. Jadi mungkin dalam satu semester tu contohlah, mungkin ada 14 pertemuan. Contohnya, mungkin 2 pertemuan kita buat secara dalam talian, so tak payah datang kelas. Okay, online, belajar sendiri. Contohnya. Jadi dia punya untuk PTG ni adalah mengupayakan pembelajaran dalam talian secara berstruktur dengan julat 30 hingga 80% daripada jumlah jam pembelajaran belajar, SLT. Okay, kalau nampak yang PTS tadi ni adalah lebih kepada item yang dibuat naik. Okay, item yang dibuat naik. Ini kira peringkat permulaan lah. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan yang bagus adalah dia lebih kepada percentage daripada student learning time. Jadi kalau subjek tu 3 kredit, mungkin student learning time ni adalah 120 jam. Jadi daripada 120 jam, 30 hingga 79% tu sebenarnya boleh kita laksanakan secara PTG, blended learning secara PTG. Okay, maknanya tak masuk kelas. Okay, tapi belajar. Pembelajaran masih berlangsung. So untuk melaksanakan dia, dia ada 3 elemen ni memang kekal lah maintain. Bahan pembelajaran, aktiviti pembelajaran dan pentadbiran. Di mana setiap item ni perlu ada sekiranya nak melaksanakan full online classroom ni ataupun PTG ni tadi. Okay. So dia punya pembahagian dia yang ideal adalah 40-40-20 lah seperti dinyatakan. Yang ni yang ideal. Yang mana 40% adalah bahan pembelajaran seperti yang tertera ni boleh gunakan animasi dan sebagainya ni. Okey, dan 40 adalah aktiviti pembelajaran. Okey, boleh gunakan lab, forum dan sebagainya, dan juga 20% daripada SLT ada pentadbiran adalah secara inilah kuis, penilaian inilah refleksi. Walau bagaimanapun wajaran yang dibagi ni 40-40-20 ni bagi 3 elemen ni dia boleh diubah suai mengikut keperluan masing-masing universiti masing-masing lah, mengikut keperluan kursus masing-masing lah sebenarnya. Okay, mungkin kursus ni kita suka nak buat aktiviti online, jadi mungkin bahannya akan lebih sikit
daripada 40 lah, mungkin 50, mungkin 55. Yang aktiviti mungkin akan jadi 30 dan pentadsiran sebagainya lah. Total mesti 100% lah pasal ni percentage kan. Jadi yang banyak lebihnya akan ada kat sini lah, dari segi julatnya lah ada 3 ni. Okey, tapi 335 ni kena ada. Itulah ada PTS, PTG tu. Cuma kena highlight lah kawan-kawan, yang PTG ni maksudnya tak masuk terus tau, kita ganti. Macam PTS tu macam tambah lauk je. Tapi PTG ni memang nasi semua dah hilang, memang kita bagi online semua. Jadi korang kena bincang lah dengan ketua program, siapa yang kena buat, siapa tak kena buat. Kan, dia bukan semua yang kena lah. Kalau semua orang buat, masalah juga sebenarnya. So 60% je dari setiap program kan. Pasal dia ada clause daripada MQA tu, 60% daripada program. Kawan-kawan kena tanya ketua program siapa yang nak kena buat blended PTG, siapa yang tak perlu. So bincanglah dengan korang kawan-kawan macam mana kan. Jangan semua buat. Jangan semua buat. Kalau semua buat bermasalah kita time audit. 60% sahaja benda subjek. Ni penting kan kawan, ni kena tengok memang tak masuk kelas langsung. Memang seronok lah hidup kita sebenarnya. Sebenarnya matlamat dia adalah satu, dia nak menggalakkan independent learning kepada pelajar. Jadi pelajar universiti kan, so independent learning, pelajar belajar sendiri tapi masih guided daripada lecturer. Kita masih menyediakan panduan kepada pelajar, bukan kita biar je dia jalan sendiri. Kita sediakan panduan. Itu sebab kita ada content, ada aktiviti dan ada assessment. Okey, yang kedua, masa yang tak ada tu, pensyarah boleh buat katakan seminar, pergi seminar, buat penerbitan ke contohnya kan, buat research dan sebagainya lah. Ini satu flexibility yang dibagi kepada staf akademik. Yang seterusnya, fungsi dia adalah dari segi persediaan sekiranya ada bencana. Okey, seperti wabak lah macam COVID-19, banjir dan sebagainya, di mana kita tak boleh pergi ke kelas. Okey, pelajar tak boleh pergi kelas, kita staf akademik pun tak boleh pergi ke kelas. Jadi kita ada online yang kita dah boleh jalankan lah untuk waktu-waktu bencana. Jadi kita pun dah laksanakan sebenarnya 2 tahun kan perkara ni. Cuma kita nampak mungkin kurangnya dari segi struktur ataupun strategi macam mana nak buat online tu lah. Strategi yang PKP tu semua dah buat, semua dah rasa. So sebenarnya tak ada masalah ni. Cuma documentation lah dengan structure. Boleh lah. So kalau boleh nampak kan ni contoh yang 3 jam kredit ni 30%. Yang mana 70% ni adalah secara konvensional dan 36 jam sahaja satu semester secara dalam talian. Okey. So yang 70% ni saya tak nak sentuh lah, ni yang biasa berlaku. Okey, tapi yang 30% ni adalah bahan-bahannya lah. Ni contohnya. So kita boleh strategi, boleh bincang dengan course coordinator masing-masing. So mungkin untuk semester ni, semester depan kita nak buat macam gini. Kita strategi minggu ke berapa kita akan buat secara dalam talian. Okay, so ni macam gini lah. So dia ada strategi lah, jangan main thumbnya lah. Dan juga kalau dapat biar agam dalam setiap section, setiap kursus, kita tak suka lah ada orang seorang dua je yang buat, seorang tak buat. Jadi tak ada keseragaman lah dalam tu. Okay, ini contoh satu yang mana dari segi kita gunakan 40-40-20 untuk mendapatkan 30% jam dalam ni lah. Jam-jam ni adalah 30% daripada 36 jam yang ni untuk 3 kredit punya kursus. Okay, satu lagi strategi adalah kita menggunakan julat yang mana dia terletak di antara, dia tak fix 40-40-20, tapi dia boleh duduk di antara 30 hingga 50%, 30 hingga 50% dan 10 hingga 30%. Dan ini pun memerlukan strategi juga daripada course coordinator dan rakan-rakan yang mengajar lah. Okay, tapi dia mesti lepas 36 jam ataupun 30% daripada keseluruhan SLT dan tidak lebih daripada 79%. Okey, ingat 30 hingga 79. Jangan banyak. Habis 100%, 80 lebih peratus kursus tu tuan-tuan jalankan secara dalam talian, langsung tak jumpa pelajar. Itu bahayalah nanti masa audit nanti. Okey. So dia boleh buy wajaran ni. Okay, berapa jam. Jadi kena bincang, kita nak buat video berapa jam, 6 jam, buat interaktif, online interaktif punya aktiviti ke, okay, semua kita buat, ada perbincangan dalam talian berapa jam, aktiviti kumpulan berapa jam lah. Ni SLT secara jam, secara dalam satu semester. Okay.
Ini boleh faham kot yang dari segi konten macam mana tuan-tuan yang pakarnya lah. Kita kat sini tak pakar, cuma kita boleh beritahu yang untuk PTG ni adalah dia by SLT, yang mana dia lebih telus lah untuk guided non face to face kita untuk satu semester tu. Okay? Ada soalan Cik Amy, nak tanya juga Cik Amy, yang perbincangan dalam talian, kalau dia orang bincang dalam WhatsApp group, so macam mana tu, boleh kan? Ya, boleh. Jadi sebagai bukti nak kena print screen ke apa tu? Untuk portfolio kena print lah kot. Print screen kan untuk masuk E5PMP kan? Tu sebab kalau buat cara berpecah-pecah macam tu, susah kita nak rekod. Oh, ada soalan daripada Dr. Sabaria. Kena letak dalam RPP kita ke sebab 7 minggu atas talian ni? Sabaria Musa ke Sabaria mana ni? Sabaria Annie. Ini kita punya customer yang paling setia ni. Sabaria Musa saya tanya Okey, nanti slide kita akan share slide-nya. Dia tanya apa? Boleh kena letak dalam RPP kita ke sebab 7 minggu atas talian ni kan? Kena masuk RPP ada perubahan kan? Kita sabarkan pasal kita 7 minggu ni dalam talian, jadi rancang lah elok. Saya elok. Pasal dah diarahkan kan? jadi kena tengoklah macam mana yang sesuai. Okay. So ini by Julai. Lagi apa tadi? Itulah, jangan banyak sangat. Jangan sampai terlebih daripada 80%. Nanti bahaya dia jadi kursus tu dah jadi taraf ODL. Kita bukan buat ODL, kita masih lagi konvensional. Okay, contohnya ODL tu adalah program lain yang sedang dibangunkan. Itu lain. Ya, ada yang minta share slide ni. Ini slide kan Cik Amy? Ni macam kau beli buku PDF. Semua ni adalah garis panduan pemerintah yang dikeluarkan oleh KPM dulu. Download. Karipan ada link kau, Dr. Sabah boleh bagikan link dia. Nanti share link Share dia. Ada link ni. Link ni memang garis panduan peluang nyata ada sebenarnya, saya ambil daripada sini. Jadi bukan saya goreng sendirilah, tak. Semua refer situlah. Kementerian nak buatkan, kita guna je. Cuma masa tu PKP, jadi kami pun terlepas lah nak bagi taklimat tentang PTG ni. Tapi kita dah jalankan lah sebenarnya masa zaman FOC dulu. Ingat tak yang kita tak buat kelas minggu ke berapa tu, minggu ke-5, ke-6. Pelajar akan jumpa lagi minggu ke-7. Sebenarnya kita dah amalkan lah benda ni. Pasal kita nampak dia boleh dilaksanakan. Okay? Dia doable lah, kita dah buat kelilingnya panduannya ada keluar, so align dengan kita punya pelaksanaan, tak ada masalah. Cuma kali ni kalau macam guna WhatsApp semua tu memang yalah susahnya nanti bila nak print screen dia punya perbincangan tu lah. Tu sebab kalau guna LMS atau guna platform tertentu lebih senang lah. Okay, kita boleh capture dia punya perbincangan tu untuk portfolio kita PNP kan. Okay, so kalau kita tengok author pula, cerita dia. Sebelum kita pindah kat Dr. Azli, saya tak tahu apa jadi dengan author ni. Author share.u.ny dalam platform kita yang disayangi. So biasalah boleh buat sendiri ni, kadang-kadang lama sikit macam itu seminggu. Itu pun macam lambat je ni. Keluar macam ni pula. Sekejap, author dia ada technical issue sekejap Dia tengah down sekejap. Ada nak tanya lagi berkaitan tadi tu PTG ke? Ada soalan ke kawan-kawan pasal PDG? Dia macam penting jugalah benda tu. Macam author tengah tahun ni macam mana? So kita sambung kendian ke? Kita sabar. Nak jumpa makan, tak ada makan ni online. Okay, kita author tak dibuka Tu tak boleh buka. Jadi kita tangguhkan dululah. Tak apa, boleh. Okey, soalan best. Boleh tak guna platform lain selain author? Cepat. Fas ni memang legend. Dengar sikit suara Kak Fas. Okey, siapa nak jawab? Tak apalah. Okey, biar saya jawab lah. Okey, sebenarnya universiti digalakkan guna author sebab platform rasmi. Itu betul lah.
Cuma kadang-kadang ada yang mungkin tak selesa ataupun yelah kita faham. Okay, dia belum diwajibkan lagi sebenarnya. Tapi kita sangat galakkan guna OTA. Tapi kalau kau tak boleh, macam mana mengajar nak kena teruskan juga. Okay, jadi kalau anda guna platform lain, macam saya guna MOOC tau, MOOC UTHM. Jadi dekat OTA tu just update untuk sekadar kata nak penuhi syarat-syarat blended. So kita tarik data blended pada OTA. Jadi letaklah material berlakon macam kelas tengah berjalan dekat OTA just untuk kata for the sake of the record lah. On the record lah. Sebenarnya kalau orang tak nak guna, kita tak boleh buat apa. Kita Tak boleh buat apa. Kami tak boleh marah anda. Kita bukan mak ayah orang boleh rotan-rotan kan, tak ada. Orang dah tak sudi, kita tak boleh paksa. Ada yang angkat tangan lah, Dr. Sabri hari ni angkat tangan. Sila. Okay, Assalamualaikum Cik Mi. Assalamualaikum. Dazli, saya nak tanya tadi yang saya dengar tentang PTG yang kata ni tidak semua boleh buat PTG. So adakah ianya satu subjek yang dikongsi ramai ataupun kalau kita jaga seorang-seorang, kita seorang kan berapa persen tu yang ni, sebab saya tak dapat catch up yang tadi tu. Thank you. Untuk kursus, kalau satu kursus dia 30 hingga 79%. Maknanya kita tak bolehlah buat 100% online bagi kursus tu. Dia akan jadi ODL lah nanti kursus tu. Tapi kalau kursus biasa kita ni yang pergi kelas biasa ni, sebenarnya up to 79% kita boleh buat secara online ataupun bahan-bahan tu lah secara online. Kalau yang kongsi ramai-ramai ni, dia berkaitan program. Dalam satu program, katakan ada 100 kursus, tak boleh 100% tu jadi blended. Dia maksimum dia sehingga 60% je lah dalam MQA punya keliling tu. 60% kira-kira 60 kursus je lah, maknanya dalam satu program tu ada 60 kursus sajalah yang boleh blended. Tapi tidaklah mengatakan bahawa kursus yang lain tu tak boleh guna teknologi. Boleh. Tapi berpada-pada lah, jangan jadi kena pilih sebenarnya. Kalau kursus tu banyak hands on, Jamaah amal kan. Okay, so yang ni kita tak payah blended lah. So kita tengok yang ni banyak teori ke apa ke, yang ni kita boleh blendedkan. Jadi dia tertakluk di bawah kos program lah, kot ketua program masing-masing lah, macam mana nak susun satu apa dia punya strategi dia lah untuk mencapai blended ni. Kita tak, bukan 100% tau, dia 60% je. CAD pun maklum perkara ni. Jadi kalau kata, sebab saya ngeri kalau tengok SKTU punya itulah, dulu sebelum ni 70% kursus secara blended agak tinggi. Saya takut hampir 1% dia kan semua blended dengan. Jadi so untuk semestinya dia dah jadi 60. Jadi kalau secara puratanya masih selamat lagi lah kalau masa audit ke apa gitu. Tapi akhir sekali dia akan terpulang kepada program punya lah, ketua program tu macam mana nak susun kursus yang mana. Okay, dan setiap course coordinator pun akan menyusun lah topik yang mana sesuai, topik yang mana macam gini kan. Faham ke Dr. Sab? Okay, faham. Okay, terbaik. Masalah tadi macam mana? Tak apa. Assalamualaikum. Tapi yang Waalaikumsalam. Cik Fauzi, ya? Alhamdulillah, saya nak tanya sedikit lah tentang tadi Dr. Start punya soalan tadi tu kan. Sebab yang lepas ni kita dari dia peringkat fakulti ni ada buat MQA, so mungkin boleh cek balik, saya tak pastilah definisi antara ODL dengan blended learning. Okay, maksudnya kalau definisi yang dipanggil ODL adalah dia melebihi 80% tu, maksudnya dah jadi ODL kan. Kurang daripada tu maknanya blended learning kan. Tapi dalam yang tadi dalam katakanlah daripada situ kita boleh kira yang keseluruhan tak boleh melebihi 60% ke 80% macam itulah yang blended learning tu. Jadi contohnya kalau semua, katakanlah saya tak pasti semua subjek contohnya kan kurang daripada 80%, maknanya semua bukan ODL, betul ODL, jadi automatik semua jadi semua automatik tak ada masalah untuk MQA, betul? Betul, sepatutnya betul kan? Pasal mana semua subjek boleh buat blended learning, tapi dengan syarat lebih 80.
80%, tak lebih 80%. Maknanya NQA fulfill. Boleh melebihi 80% tapi 20% subjek hanya limit pada kurang daripada 20% subjek yang lebih daripada 80% tadi tu. Kurang daripada 60% subjek dalam sesebuah program. 60%. 60 betul. Jadi kat situ lah. ODL ni ada sebuah program khas yang dimohon, yang mana kita delivery mode dia memang 80% secara online. Dia memang program khas lah. Dia berbeza sekarang ni UTHM tak ada ODL lagi. Kita semua conventional dipanggil. Mana ODL ni kurang daripada 80%, tak boleh lebih daripada 80% online, maknanya dikira ODL, betul Kita takut dia dah melanggar jadi ODL. Sedangkan program kita mendapat kelulusan MQA secara konvensional. Bahaya tu. Kalau jadi ODL tu bahaya bos. Kita tak ada program ODL pun lagi sebenarnya. Jadi kalau kita bersemangat sangat buat online, dia takuti melanggar pagar ODL tu, dah jadi ODL. Jadi salah lah. Kita konvensional. Lainlah kalau program kita tu memang program ODL. Kita punya lesen program adalah ODL. Kita memang boleh buat 80% ke atas. 100% online pun tak apa. Memang tak masuk kelas. Total online. Itu ODL. Tapi kita konvensional, kita masih kena ada face to face masuk kelas, ada makmalnya, ada exam, final exam face to face. So elemen-elemen tu masih kena ada lagi lah, kita tak boleh buat 100% lagi. Maksudnya kalau kelas, kalau at least 3 kelas kena face to face lah, kalau kelas lah. Kena kira sikit lah, tapi matematik tak pandai ni. Dia satu semester kan, panjang kali lebar dia tu berapa. Jadi jangan lebih, jangan langgar pagar lah. Nak save kita main 50% pun dah cukup lah sebenarnya. So tak. Mana sebab dia calculate tu based pada learning time kan. Pada student learning time, SLT-nya. Ya, SLT dia. Okey, terima kasih. Okey. So, Dr. Cik Fazpas masih tak nak otak Dia pasal apa? Kita kena melaporkan kepada pihak kementerian. Jadi data satu-satunya sumber data yang kami ada adalah dalam OTA. Okey, kita tapi kita berdemokrasi. Boleh je platform lain nak guna, Padlet contohnya kan. Tapi kalau dapat link dia tu, link Google Meet ke, link apa Padlet ke, link apa-apa blog ke, sharekanlah dalam OTA tu supaya dapat kita capture dia punya apa yang tuan-tuan puan-puan buat lah. Embedkan dalam OTA tu. Yang ni kena ikut gateway lah, ada satu pintu OTA, lepas tu dia keluar balik pergi Google Form ke, pergi Padlet, gunalah apa-apa Mentimeter ke apa, tapi melalui OTA. Pasal dalam OTA kita ada maklumat pelajar kita kan, yang link dengan SMP tu. Jadi kita boleh tengoklah berapa persentasenya, statistiknya, berapa ramai fakulti mana yang banyak guna. Tu je lah. Hello. Cik Fazita, kita are you okay? Semua jawab ke? Dia tak dapat tunjuk doktor lagi ni. Saya rasa kita teruskan dengan Dr. Azli kot. Kita ada tadi. Saya kata pada Dr. Sabar. Terima kasih. Terima kasih Amy. Terus bersikitlah tentang blended learning. So dari segi authors ada problem sikit. Jadi kita hold dulu. Kalau lepas ni okey, kita akan sambung lah. So sekarang ni ramai yang jelas dan keliru juga. Sekarang ni kita punya program adalah konvensional. So kita kena program ataupun pihak fakulti kena kawal proses blended learning ni tidak lebih daripada 60% dalam program. Kalau untuk khusus dia tidak lebih daripada 79% lah. So itu di bawah pengawalan penyelaras khusus. So sekarang ni universiti akan kawal juga. So kami pihak CVL akan kawal proses blended learning ni dan KPI pun akan perlu capailah 60%. So sebenarnya kita tak sampai pun 60%. Jadi tak perlu risau sangatlah buat masa ni kan. Tapi universiti nak capai 60%.
Okay, so proses-proses ni kita akan belajar sikit-sikit nanti So sebenarnya OTA tu kita bangunkan untuk memudah proses blended learning ni ataupun proses pembelajaran. Sebenarnya OTA ni merupakan satu platform untuk kita collect data daripada blended learning. Mudah. So bagi pihak universiti itu adalah platform untuk platform sendirilah. Platform yang kita akan gunakan secara rasmi. Setiap universiti pun dia ada platform dia sendiri. Jadi di UTHM kita pakai OTA. Nama platform kita kan. So kita akan gunakan ni sebagai platform rasmi. Kalau nak guna platform lain boleh. And then kita tak ada lahat untuk mengguna pakaikan. Tapi kami susah nak data nanti. Bila guna platform lain, data daripada khusus selain daripada OTA, kami susah nak identify dia punya persen dia nak kawalkan dan sebagainya kan. So kat situ yang ada masalah dari segi collect data. Okay, so harap kalau boleh lepas ni gunalah OTA. OTA pun dah semakin baik